Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini aku nak unbox satu lagi smartwatch. Yang ini adalah Watch 3 ataupun W3. Yang ini dikatakan klon terbaik Samsung Galaxy Watch 3. Nama pun lebih kurang Watch 3 kan. So ini kotak dia. Depan dia ada gambar jam dia. Sebelah tepi dia ada tulis smartwatch. Tepi ni tak ada apa. Sebelah sini dia ada tulis smartwatch juga. Belakang ni tak ada apa. So belah bawah dia ada tulis includes smartwatch band, charging cable and user manual, bla 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 bla. Jadi kita nak buka lah. So bila buka je, first kali kita akan nampak dia punya Watch 3 punya manual, user manual. Panjang berjela. So dia ada dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Okay, ini manual. So packaging dia lebih kurang je macam Apple Watch punya clone. Cuma bezanya jam dia tak empat segi tapi bulat. So ini dia punya jamnya lah. Okay. So jam dia tak sini nampak sikit. Dan ini dia punya tali dia, watch band dia. So yang aku ambil adalah leather. Tutup dulu. Tapi dia ada juga bagi yang ni Yang ni yang ala-ala macam Apple Watch punya. Dan dia punya quality not bad. Not bad. So dapat dua strap lah. Satu strap yang ala-ala macam leather gini. Satu lagi yang getah gini. Tak fokus pula. Fokus pun. So band dia kita letak tepi dulu. So ini charging dia pakai 2 point punya magnetic charger lah. Okay, dia pakai USB. Okay, yang ini kita tolak tepi sebab kita nak fokus dekat dia punya jam. So dia ada dua button sebelah tepi sini. Dua-dua pun boleh tekan. Tekan dia terasa amat ketat. Dia punya body ni besi terasa agak berat. So belakang ni dia ada tulis smartwatch. Dia ada tulis apa lagi tu, made in China, smart movement, Bluetooth 5.0, dia kata water resistant. Dan ini adalah sensor, katanya sensor heartbeat lah. Okay. So belah tepi ni tak ada apa. Yang menyebabkan orang kata smartwatch ni antara klon terbaik Galaxy Watch 3 sebab dia punya tepi ni, dial ni kita boleh laras, pusing, tapi terasa agak longgar. First kali kita nak cabut dia punya stiker ni. Mana dia punya punca ni? So kita nak power on dia. Power on ni mana satu, atas ke bawah? So kita nak on dia. So mungkin tak ada bateri. So aku rasa aku nak kena charge dulu lah sekejap. Okay. 3 days later. Jadi ini dia punya jam lah. Okay. So nampak reflection. Kilat. So kita on. Fokus. Okay. So kalau tengok pada watch face ni, memang dia nak follow Samsung punya watch face lah. Ini antara watch face Samsung yang agak popular. So macam aku cakap tadi, dia punya dial ni boleh pusing. Dan bila kita pusing tu, dia akan pergi ke menu yang berlainan lah. So ini ada BPM, lepas tu ada blood pressure, lepas tu ada SpO2, ini oksigen. Lepas tu notification ni kena connect dengan handphone. Ini cuaca. Lepas tu ini untuk kita kontrol kontrol music lah, kita nak dengar lagu ke apa kan. Lepas tu ini alarm, nampak tu dah ada set. Lepas tu ini kalau kita nak customize kita punya menu semua tadi tu, kita tekan tambah ni. So kita boleh tambah lah apa-apa yang kita nak ataupun nak buang apa yang kita nak. Okay, nampak semua kita boleh customize. Okay, so untuk watch face tu pula ada berapa, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Ok, semua ada 10.
Dan untuk dial dia ni pula, memang benda ni berpusing. Tapi kalau pusing belah mana pun, dia akan pergi ke arah yang sama sahaja. Sebab dial yang berpusing ni sebenarnya, kalau perasan longgar sikit kan, dia ada button kat atas ni. Atas ni kita boleh tekan. Nampak? So secara teknikalnya, butang yang dekat atas ni dengan butang yang ni, function dia sama. Nampak? Jadi dia ada dua butang yang sama function. So untuk ini dia punya menu dia lah. Memang dia nak ikut Galaxy Watch 3 punya style, punya menu. Dekat sini kita ada info, search device. So kita ada timer, kita ada ini alarm, tak silap aku. Bawah ni stopwatch, ini notification. Tegang sangat apa, kita ikan sikit. Oh, ok, macam tu. So bila kita tekan tengah, dia akan keluar lagi banyak menu lah. Ok, call untuk nak tangkap gambar boleh, untuk nak control music, nak apa ni, tak silap ini untuk nak call orang kan. Ok, dan yang ini setting lah. Bila kita buka setting, nampak dia ada clock setting semua kat sini, Bluetooth setting, display setting semua ada dekat sini. So kalau kita slide, dia akan pergi ke second punya menu. Dekat sini ada brightness, sleep monitoring, timer, stopwatch semualah. Kita nak off pun boleh. Ada button off kat situ. Yang ni contact. Dan yang ini tak silap aku alarm. Alarm ke? Bukan. Ini kita nak set balik. Ini macam setting lah. Kita nak set balik dia punya jam semua kan. Yang atas ni QR code untuk kita nak apa ni, download dia punya apps lah. So untuk sport ni dia ada banyak ni lah, banyak sport mode. Dan kita boleh record kita punya sport mode ni jugalah. Okay, kita boleh monitor. Nampak? Tekan je dia start. Dan boleh start bersenam. Ini apa? Berlari. Larilah kau. So untuk ini dia punya BPM punya monitor ataupun sensor. Kita start measuring. Kalau kita okay, kalau kita tak letak atas apa, dia tak ada bacaan untuk jam ni. Perasan dia menyala. Tapi tak ada bacaan. Kalau kita letak dekat meja pun rasanya dia takkan ada bacaan lah. So untuk dia punya apa ni, kadar kiraan nadi dia ni mungkin reliable lah. Okay, tengok still menyala tapi dia tak ada detect lah. Tapi kalau kita dekat tangan, so ada bacaan cuma setiap kali dia dapat bacaan, aku tak tahu kenapa dia pergi balik dekat dia punya home lah. Ok, aku pun tak sure kenapa. Mungkin memang sistem dia macam tu lah kot kan. So bila kita dah measure apa ni, kita punya beat per minute kita punya nadi kita, kalau ikutkan dia akan automatic sukat sekali kita punya tekanan darah dengan kita punya SpO2 level. Cuma untuk tekanan darah dengan SpO2 level ni aku tak berapa yakin lah. Ok, bukan tak apa yakin, memang tak yakin langsung lah dengan device yang murah macam ni. Tapi ada function macam ni lah. Nak pula yang atas apa ni, nama clone. Ok, sebab kalau ikutkan yang macam contoh yang blood pressure ni, yang Samsung Galaxy Watch 4 pun dia nak kena calibrate dulu. Calibrate nak kena ada mesin yang untuk apa ni, tekanan darah tu dekat sebelah, baru dia boleh nak calibrate dia. Okay. Macam yang SpO2 level ni aku tak sure. Aku rasa dia just random je ni. Sebab biasanya kalau average orang yang tak ada masalah apa-apa, biasanya memang antara 97 ke 99 dia punya bacaan peratus dia lah. Okay. Tapi yang ini aku tak rasa reliable lah. Sebab device yang mahal-mahal pun kalau ikutkan dia punya bacaan SpO2 dia tak betul-betul accurate. Dan boleh lah nak sekadar kita nak jadikan guide, tapi tak boleh kita nak 100% percayalah. Sebab dia tak sama macam ni. Macam yang ini memang gunanya untuk nak ukur
SpO2 level. Okey, bila kita letak, memang khas untuk nak test kita punya nadi dengan kita punya SpO2 level lah. Okey, so nampak 98 juga. Walaupun dekat jam ni dia bagi 98, tapi kurang boleh dipercayai lah. Okey, bukan kurang boleh lah, untuk jam murah biasa memang tak boleh dipercayai lah. Okey, itu just kadar random number je aku rasa. Lepas tu notification ni semua nak kena connect dengan handphone lah, dengan ni sekali weather. So sekarang kita tengok apps yang diperlukan untuk nak pairkan kita punya smartwatch ni dengan smartphone kita lah. Okey, untuk apps pula, phone ni dia pakai app Fitfly. Okey, walaupun kita tengoklah dekat Google Play Store ataupun dekat Apple Store dia punya description semua bahasa Cina, tapi apps ni dia dalam bahasa Inggeris. So kita open, so kita pair dengan device lah. Cara nak pair dia, korang tekan gambar jam atas ni, dia akan scan, nampak dekat situ W3, tekan, dia akan terus connect lah. So bila dah connect, dekat sini pun dia ada tulis connected. Okey, Fitfly itu apps dia. So dekat apps dia ni macam biasa, mana-mana app smartwatch pun memang akan ada dekat first kali daily ni kita step count kita, berapa banyak kita punya step, langkah kita. Lepas tu distance dengan kalori pun ada. Dekat sini pun ada step lagi So dekat sini dia ada kita punya rekod yang hari-hari sebelum ni punya step punya count lah. Okey, terang sangat, kita niskan sikit. Okey, jadi ini yang sebelum-sebelum ni punya. Aku akan ada pakai juga, tapi pakai sekejap-sekejap lah. Okey, sebab jam ni cantik. Kalau pakai memang smart, nampak mewah lah. Lepas tu kita ada sport mode. Okey, sport mode ni tadi aku ada tertekan sport mode tu. Nampak tu, dia ada record juga kat situ. Lepas tu sleep monitoring ini, kalau kita tidur, dia akan record kita punya deep sleep dengan shallow time sleep ataupun waktu kita terjaga. Shallow time ni sebenarnya light sleep lah kalau kata lainnya, dalam bahasa lainnya. Tapi aku dah try dia punya sleep monitor dia. Tak berapa cantik lah, tak bagus lah, memang tak accurate langsung. Sebab aku tidur, kalau contoh daripada pukul contohlah pukul 2 sampai pukul 6 aku bangun kan. Kalau ikut dekat situ ada 4 jam. Pukul 6 aku bangun sebab subuh lah. Okey, jadi dekat sini dia track aku tak silap 2.5 jam sahaja tidur tu. Okey, so bila ada pergerakan yang lebih sikit, aku rasa dia akan detect kita sebagai terjaga ataupun kita tak tidur time tu. Okey, bad time ni nampak ni. So bad time tu tak tidur lah, kiranya kita terjaga. Okey, so dia punya rekod dia tak accurate lah. So tak boleh nak pakai sangat lah. Lepas tu dekat sini dia ada heart rate monitor lah. Okey, dia akan monitor kita punya heart rate yang kita dah try, dah scan tadi. Okey, so ini untuk first page dia. Second dia device. Dekat sini dia ada setting dengan control yang kita boleh direct terus set lah. Contoh macam race to wake ni, kalau kita nak off, kita boleh tekan sini je, kasih on balik. Lepas tu alarm clock pun kita boleh set dekat sini terus. Nampak ada. So sleep setting ni adalah orang kata apa, average kita tidur. Contoh lah, kita tidur dari pukul 10 sampai pukul 7 pagi. So kita boleh set kat sini lah. Kalau kita tidur contoh pukul 12 sampai pukul 6 pagi, kat sini kita boleh tukar jadi pukul 6. Nampak? So ini average tidur kita lah. So dia cuma akan record waktu tidur kita, time yang kita set dekat sini je, dalam tempoh masa tu saja. Okey, kalau contoh kita tidur lebih sampai pukul contohlah sampai pukul 9 baru terjaga. Dari pukul 7 ni sampai pukul 9 tu dia dah tak detect dah. Okey, dia dah tak read dah. Dia sampai pukul 7 sahaja. Lepas tu ni finding device lah. Kalau device hilang, tekan je. Nampak? So dia ada speaker, dia berbunyi jugalah. Okey. Lepas tu ini goal kita, step berapa ribu step kita nak, kita boleh set kat sini. Lepas tu ini pun kita boleh switch on kita punya
sedentary reminder kita. Kalau kita duduk terlalu lama, dia akan remind kita. Lepas tu dekat sini watch type, ini watch face dia lah. Watch face dia tak banyak, okey, tapi kalau perasan sini ada 7 watch face yang lebih kepada jam yang bentuk petak, yang bulatnya 2 atas ni je. Tapi terus terang kata yang ni pakai not bad lah, nampak cantik jugalah. See? Not bad lah. Tapi aku still suka yang kuning tadi. Lepas tu ini custom dial, kita boleh select foto, sama ada kita nak pilih foto dari galeri ataupun foto dari kita punya Google lah, okay? Google foto tak silap aku. So dekat sini kita boleh pilih dial, sama ada kita nak jenis pointer, pointer ni jenis jarum lah, ataupun kita nak jenis digital. Digital ni dia pakai nombor. So kalau pakai nombor ni, aku rasa kalau letak top left, top right ni tak berapa cantik lah. Dia kena letak center baru aku rasa ngam sikit lah, sebab jam ni bentuk bulat. Okay, so lepas tu dah confirm kita nak pakai, contoh kita dah custom background semua, tekan sure ni, dia akan sync dengan kita punya smartwatch lah. Okay, ini untuk dia punya watch face. Lepas itu sini, okay, dekat sini dia ada notification setting. Dekat sini kita nak set lah sama ada notification apa je yang kita nak jam kita ni notify kita. Contoh kita tak nak Facebook, kita boleh tutup. Contoh tak nak Gmail, kita boleh tutup. Okay, so mudah lah. Dan ini map setting, dia ada 2 setting lah, sama ada auto navigation map ataupun kita nak pakai Google Map. Software version ni pula adalah versi software ataupun versi apps yang kita tengah pakai. Dengan private policy ni sebenarnya privacy punya policy lah. So ini nak baca, tak nak baca, itu atas kehendak masing-masing lah. Jadi ini adalah jam W3 Smartwatch Watch 3, clone pada Samsung Galaxy Watch 3. Agak okay features dia, sebab dia punya display pun cantik bagi akulah. Dia punya build quality pun nampak agak kemas juga. Tapi dia punya strap ni ada feel murah lah. Walaupun nampak macam leather, tapi bukan leather pun ni, PVC je. So dari segi function dia, dia punya heart rate kita boleh pakai. Tapi untuk blood pressure dengan SpO2 level, yang itu tak payah pakai lah. Aku rasa yang tu memang dia random sahaja. Okay, dan jam ini dia ada, tak silap aku, IP67 tak silap aku. Dia tak betul-betul waterproof. Maksudnya kalau korang nak pakai time hujan ke, ataupun kena renjisan time korang berwudu, ataupun korang basuh tangan, itu tak apa lagi. Tapi nak buat berenang, janganlah. Okay, buat berenang ni sekejap je lah. Okay, jadi harga dia 100 lebih juga. Adakah berbaloi? Untuk function dia, yang mana yang boleh pakai, yang mana tak boleh pakai, tu aku rasa berbaloi. Okay, berbaloi sebab biasanya dalam range harga macam ni, memang paling kuat pun boleh pakai heart rate punya monitoring lah. Okay, sensor untuk nadi. Tapi untuk yang lain tu, standard memang boleh kata tak boleh pakai lah. Jadi kalau korang nak jam yang agak stylish, yang ini antara yang aku cakap okey untuk korang beli. Tapi korang tak boleh nak expect lebih lah. Okay, tak boleh nak expect macam jam ni sama harga dengan jam yang harga 800, 900. Okay, memang jauh sangat dia punya level tu ketinggalan. So insyaAllah kalau next aku ada lagi barang-barang macam ni untuk nak di unbox, aku akan unbox lagi. Aku akan try dapatkan. Aku try dapat barang-barang yang murah-murah je lah. Okay, yang mahal-mahal aku tak mampu. So untuk unboxing kali ni sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tata. Peace, yo.